Sejahtera buat keluarga Malaysia. Anda bersama saya Aziz Zainal Alam dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 18 Julai 2022 dan antara paparan menarik hari ini, karya sejarah dan perjuangan masa lalu mampu raih pulangan besar buat industri filem negara dan Kementerian Dalam Negeri sedia bekerjasama dengan KPDN-HEP perangi ketirisan minyak masak. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Polis Diraja Malaysia PDRM mengesan satu iklan yang mempromosikan tawaran 50% diskaun saman Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan PDRM melalui aplikasi WhatsApp. Iklan tersebut turut memaparkan nilai kadar saman dan jumlah bayaran diskaun serta tawaran dikatakan sehingga 20 Julai tahun ini. PDRM mengesahkan iklan promosi tawaran saman tersebut adalah palsu serta siasatan sedang dijalankan ke atas individu yang bertanggungjawab dalam menyebarkan berita dan iklan palsu berkenaan. Orang ramai yang menerima iklan promosi terbabit diminta untuk tidak terpengaruh atau berhubung dengan penama seperti yang dinyatakan. Baik, merujuk kepada beberapa laporan di media sosial yang dilihat bertujuan untuk mengelirukan rakyat mengenai kedudukan kewangan dan situasi hutang negara. Kementerian Kewangan MOF ingin memaklumkan bahawa kedudukan fiskal negara adalah masih kukuh dan hutang kerajaan persekutuan berada di tahap terkawal. MOF ingin menekankan bahawa aspek penting dalam pengurusan hutang adalah kemampuan keberhutangan serta kemampanan hutang. Dalam hal ini, hutang kerajaan persekutuan jelas masih terkawal berdasarkan faktor berikut. Antaranya, walaupun negara telah melalui beberapa siri krisis kemelesetan ekonomi dan kewangan sebelum ini, kerajaan amat berdisiplin dan tidak pernah gagal membayar faedah dan hutang yang matang. Selain itu, 97% dari jumlah hutang kerajaan persekutuan adalah dalam denominasi ringgit. Perkara ini mencerminkan pengurusan hutang berhemat kerana pendedahan kepada risiko tukaran wang asing atau foreign exchange risk adalah di tahap minimum. Orang ramai diminta agar berwaspada dengan sedikit tawaran pekerjaan luar negara dan elakkan diri dari menjadi mangsa. PDRM khasnya Jabatan Siasatan Jenayah ingin menasihati orang ramai agar jangan sesekali mudah terpedaya dengan tawaran kerja yang menjanjikan gaji lumayan. Beringat sebelum terkena dan jangan lupa untuk layari media sosial rasmi PDRM untuk mendapatkan pelbagai informasi terkini. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak menyertai sebarang aktiviti flash mob atau perhimpunan yang tidak mematuhi syarat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Menerusi kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Akhilsani Abdullah Sani, tindakan tegas akan diambil oleh Polis Diraja Malaysia PDRM terhadap mana-mana penganjur flash mob, perhimpunan atau peserta yang gagal mematuhi undang-undang. Menurut beliau, PDRM akan memantau dan memastikan situasi keselamatan negara tidak terjejas serta pada masa sama masyarakat diminta memberi kerjasama dengan tidak terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan ketenteraman awam. Kenyataan dikeluarkan selepas PDRM mengesan sebaran video dalam media sosial yang mengajak orang ramai untuk menyertai aktiviti flash mob di seluruh negara bagi membantah kenaikan harga barang. Industri filem negara perlu beri tumpuan kepada kisah sejarah serta perjuangan masa lalu dan masa kini bagi memastikan industri berkembang dengan baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ia dapat membantu mempertingkatkan nilai dan kepelbagaian dalam seni, pelakon dan aktiviti lain berkaitan dengannya. Katanya syarikat-syarikat produksi, pihak berkepentingan dan pemain industri perlu bantuan dan sokongan untuk terus berkembang. Menurut beliau lagi, Finas boleh mengenal pasti sejarah kritikal dan perjuangan-pejuang masa lalu yang boleh diangkat sebagai bahan untuk dijadikan filem. Jelasnya, filem-filem tersebut berupaya mencerminkan keadaan sebenar masyarakat dan warga negara Malaysia dari sudut sejarah, perjuangan sama ada pada zaman pentadbiran sendiri, penjajah dan juga komunis.
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS telah mengeluarkan satu kenyataan akhbar mengatakan mereka komited untuk terus memperkasakan industri dengan rangka tindakan penyelesaian mengenai isu cetak rompak digital dan juga hak cipta, dan antara langkah-langkah yang diambil oleh FINAS adalah memperkasakan dasar perfilman negara di dalam aspek pelindungan hak cipta dan kawal selia ekosistem digital dari jenayah cetak rompak. FINAS juga telah menubuhkan jawatan kuasa teknikal menangi cetak rompak digital dengan keanggotaan terdiri daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, PDRM, Suruhanjaya Security Malaysia SC dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. FINAS juga telah membentuk gerak kerja bahagian perselesenan dan penguatkuasaan FINAS bagi mengenal pasti platform-platform tidak berlesen di bawah Akta 244. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Tiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapan yang sepenuhnya dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya parlimen peraturan nak celah beritahu saya. Ya, insya-Allah saya benar. Dia akan bagi yang mana tidak mengganggu sesi perbahasan. Tarik balik kenyataan itu. Gagasan satu keluarga, satu rumah turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development, terutama untuk golongan muda. Saya lihat Felda memanifestasikan komitmen yang begitu utuh dalam membawa saranan ini melalui program pembangunan peneroka PPP yang dilaksanakan sejak 2019. Felda telah meluluskan sebanyak 8,542 projek penternakan dan pertanian dengan dana berjumlah 212 juta ringgit. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen Semasa. Kementerian Sumber Manusia KSM dan Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengadakan perbincangan hari ini bagi meneliti dan memperhalusi proses berkaitan pengambilan pekerja asing dari Indonesia dan Bangladesh. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata proses pengambilan pekerja warga Bangladesh ke negara ini sudah dapat ditangani dan pihak Suruhanjaya Tinggi Bangladesh telah membuat proses pengesahan. Esok saya akan adakan perbincangan dengan Yang Berhormat Menteri KDN supaya kita meneliti dan memperhalusi bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah dengan Indonesia secara berhemah. Sekarang setakat ini kita dah luluskan sektor perladangan, pembangunan, manufacturing, satu lagi pertanian dan juga servis sektor perkhidmatan. Data terperinci berkaitan penganggur diperlukan untuk dipadankan dengan kekosongan pekerjaan di negara ini. Justru kaedah terbaik perlu dicari untuk menyuai padan. Seterusnya menangani kedua-dua situasi tersebut. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, pada bulan Mei tahun ini sebanyak 3.9% atau 636,700 individu didapati menganggur, namun data mereka tidak diketahui secara terperinci. Jadi sekarang ini bulan Mei 39%, 636,700 orang yang menganggur, 636,000. Masalahnya kita tahu siapa
di mana duduk nama Ahmad ke Acong ke Ramasami, tak tahu ya. Jadi kita nak tahu tu. Tapi dengan adanya data yang lengkap ini, boleh kita adakan usaha untuk memadankan antara pencari kerja dengan kekosongan kerja. Jadi ini adalah satu usaha yang penting kerana pengangguran ini satu masalah lah mana-mana negara pun. Kementerian Pendidikan KPM serius melaksanakan proses pemutihan atau memindah milik tanah sekolah daripada kerajaan negeri kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata langkah itu bagi memudahkan perancangan masa depan infrastruktur sekolah terlibat. Ini masih belum dimiliki oleh JKPTG. Urusan-urusan pembinaan bangunan baru untuk menggantikan bangunan daif khususnya tidak dapat dilaksanakan. Untuk memastikan pemutihan ini dapat dilaksanakan secepat mungkin, dan kita telah berbincang sendiri dengan kerajaan negeri, termasuk kerajaan negeri Sabah dan Sarawak untuk membantu kita dalam urusan pemutihan ini supaya kita dapat putihkan tanah di semua sekolah KPM. Sejuta pokok akan ditanam di seluruh negara bersempena Bulan Koperasi Kebangsaan dan sambutan 100 tahun koperasi. Usaha itu akan dilaksana dalam tempoh 2 tahun sehingga 2023. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar, inisiatif berimpak tinggi itu melibatkan lebih 14,000 buah koperasi yang mempunyai kira-kira 7 juta ahli. Koperasi yang bukan sahaja terlibat dalam kegiatan-kegiatan keusahawanan tetapi juga memberikan sokongan kepada kehijauan negara dan juga persekitaran alam sekitar. Hanya yang kita minta, kita sedia maklum bahawa kuasa mengenai tanah reserve dan juga tanah kerajaan ini ialah kuasa kerajaan negeri. Di mana yang kita harap dengan hari ini kita tanam, generasi hari ini tanam, tentu besok dah jadi kondominium pula kawasan tu. Finalis Anugerah Hadiah Guru Global 2022, Samuel Aisyah menerima anugerah khas di Raja Negeri Pahang yang disempurnakan oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah malam tadi. Anugerah itu bagi menghargai jasa dan bakti yang dicurahkan Samuel sebagai guru bahasa Inggeris kepada pelajar orang asli di Sekolah Kebangsaan Rancang Muazzam Shah, Rompin lebih 10 tahun. Samuel yang kini pengarah program pemimpin GSL berkata anugerah tersebut amat bermakna dan mendorongnya untuk terus berbakti kepada sistem pendidikan negara dalam usaha memberikan pembelajaran yang lebih kreatif serta berkesan. Nak kata berbala tu kepada seorang guru tu berbala tengok pada perubahan anak murid dia. Tapi bagi diri saya sendiri, saya rasa segala usaha saya yang telah saya lakukan di sekolah dan apa yang saya lakukan sekarang dengan Badan Bukan Kerajaan Pemimpin JSL di mana kami bekerja dengan guru-guru, ini menunjukkan bahawa kerja yang baik yang saya lakukan di sekolah dulu boleh dilestarikan dan boleh diperluaskan ke seluruh Malaysia. Dan saya rasa anugerah ini memberi saya satu suntikan semangat dan motivasi untuk meneruskan apa yang saya mahu lakukan. Sebanyak 8,376 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan di Johor sejak 1 Januari lepas sehingga semalam. Peningkatan sebanyak 79 kali ganda berbanding 106 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri Ling Tian Sun berkata kebanyakan kes berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 6 tahun iaitu 7,214 kes diikuti 7 hingga 12 tahun iaitu sebanyak 998 kes dan bakinya lebih daripada 13 tahun. Sementara itu, Ling berkata sebanyak 75% kluster kes jangkitan saluran pernafasan iaitu penyakit seperti influenza, ILI dan jangkitan saluran pernafasan atas URTI yang dilaporkan di Johor melibatkan institusi pendidikan. Katanya bilangan kluster wabak berkenaan yang dilaporkan hingga Minggu Epidemiologi ME ke-28 2022 juga menunjukkan peningkatan iaitu 16 kluster berbanding 8 kluster bagi tempoh sama tahun lepas.
Tiada sebarang kes malaria manusia jangkitan tempatan dilaporkan di Malaysia sehingga kini sejak tahun 2018. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata hanya kes malaria zoonotik dan kes import yang direkodkan. Ketika ini, bagaimanapun pada tahun 2021, Malaysia melaporkan 111 kes import malaria manusia yang mendapat jangkitan di luar negara dan berpotensi disebarkan kepada penduduk tempatan. Dan kita telah mencapai kejayaan sifar malaria manusia tempatan pada 2018, 4 tahun berturut-turut. Jadi itulah yang kita nak ingatkan bahawa dulu kita dah buat program eradikasi malaria pada 1961 dan diikuti oleh program kawalan malaria, dan pada 2011 kita telah wujudkan satu plan strategik eliminasi malaria kebangsaan ataupun disebut PSEMK. Kementerian Dalam Negeri KDN sedia bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dalam memerangi ketirisan minyak masak di negara ini. Menteri berkenaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kerjasama itu penting agar tiada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan dan menyalahgunakan barang keperluan yang disediakan untuk rakyat. Pada 4 Julai lalu, kerajaan telah mengerahkan pihak penguatkuasa untuk menggempur daripada peringkat kilang pembungkusan hingga ke sempadan negara. Tapi oleh kerana mereka memohon untuk kita memberikan kerjasama, itu tidak menjadi masalah. Kita bersedia untuk memberikan kerjasama sebab yang penting kepada kita adalah rakyat memahami bahawa kita ni ada enforcement yang boleh kita gunakan, bukan hanya semata-mata dari segi undang-undang yang tertentu, tapi semua yang boleh kita bantu, kita akan bantu. Sebab saya juga pun ada program Ops Bantu yang telah pun kita maklumkan dan kita berikan bantuan kepada rakyat. Tindakan tegas menanti individu yang menghina kesucian agama Islam dan menyentuh sensitiviti masyarakat di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata tindakan tegas itu menggunakan peruntukan undang-undang sedia ada supaya tidak terus menjadi amalan dan budaya di dalam negara. Baru-baru ini polis sedang menahan seorang lelaki yang didakwa keterlaluan, mempersenda dan menghina umat dan agama Islam serta Nabi Muhammad SAW melalui satu hantaran video di media sosial. Siapa saja menghina Islam kita akan tangkap dan kita akan bawa mereka ke untuk ditentukan oleh pihak perundangan yang sebenarnya. Tidak terhad kepada Islam saja, semua agama. Tidak boleh kita mencerca agama-agama sama ada Islam atau agama-agama lain. Ya, dalam negara kita ada undang-undang dan kita akan ikut. Seramai 17 pengunjung di sebuah pusat hiburan di Petaling Jaya ditahan pada Sabtu dipercayai terlibat dengan pelbagai kesalahan penyalahgunaan data. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata serbuan dibuat bahagian siasatan jenayah narkotik. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya PJ kira-kira 12.30 tengah malam di kawasan Sea Park. Menurutnya ketika serbuan seramai 76 pengunjung didapati sedang berhibur dan hasil pemeriksaan 17 daripada mereka berusia lingkungan 20 hingga 50 tahun positif dadah dan disiasat di bawah Seksyen 39A-1 dan -2 Seksyen 12-2 serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1552. Sementara itu Muhammad Fakhruddin berkata polis mengadakan serbuan ke atas 2 premis pusat hiburan lain di Petaling Jaya menerusi Up Noda khas Up Pusat Hiburan pada 11.30 malam semalam dan didapati gagal mengemukakan lesen hiburan dan lesen menjual minuman keras bagi tahun ini.
Baik, polis giat menjalankan siasatan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 berikutan kemalangan maut melibatkan 4 penunggang motosikal di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yew menghala ke pusat bandar kira-kira pukul 4 pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sopian Santong, 3 mangsa Muhammad Azril Muhammad Rozraizi, Muhammad Syazwan Hakim dan Ahmad Haikal Naif dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Sementara itu, Muhammad Harith Zikri Yusnizar meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang HPP. Beliau berkata kemalangan yang melibatkan beberapa lelaki berusia 17 hingga 34 tahun itu dipercayai berlaku selepas mereka hilang kawalan dan merempuh sesama sendiri ketika berlumba secara haram. Baik, 2 remaja lelaki maut manakala 2 rakan mereka cedera parah apabila kereta yang dinaiki terbabas sebelum terjunam ke dalam longkang besar di kilometer 14.3 Lebuh Raya Iskandar Sultan menghala ke Johor Bahru awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Rupiah Abdul Wahid berkata, kemalangan pukul 2.05 pagi itu membabitkan kereta jenis Proton Wira yang membawa 4 individu. Bagaimanapun, katanya 2 lagi mangsa iaitu penumpang belakang, seorang wanita yang berusia 15 dan seorang lelaki berumur 16 tahun cedera. Jelasnya kemalangan dipercayai berlaku apabila mangsa yang juga pemandu berusia 18 tahun melanggar pembahagi jalan di lorong kanan sebelum kereta terbabit hilang kawalan dan terbabas ke kiri jalan selepas melalui selekoh. Baik, pastikan sahih beriak lagi. Kita kembali lagi selepas ini. Majlis Perumahan Mampu Milik Negara ataupun MPMMN diaktifkan semula. Majlis perumahan ini melihat keperluan rumah mampu milik di seluruh negara dengan turut melibatkan pihak kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pemaju swasta, Bank Negara Malaysia serta badan-badan berkepentingan seperti Khazanah, Rehda dan Persatuan Pembeli Rumah ataupun HBA. Kehidupan seperti biasa, tiada perancangan kerajaan untuk menutup sektor ekonomi. Jadi kehidupan kita akan lalui seperti biasa, seperti yang ada pada hari ini. Cuma kitalah yang perlu mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri. Jadi sekali lagi lah saya nasihatkan siapa yang belum mengambil booster iaitu 7 juta tadi, silalah mengambil booster. Dan jika ada macam ada simptom kepada diri sendiri, cepat-cepatlah jumpa dengan doktor untuk dapat kepastian sama ada dijangkiti atau tidak. Kita ingin memohon kepada kerjasama pihak-pihak penghilang dan juga pihak-pihak yang membuat pembungkusan ataupun repackers untuk memastikan kepatuhan 100% terhadap semua syarat-syarat yang telah dikenakan oleh Kementerian khususnya KPD dan HEP, dan sebarang pelanggaran akan dikenakan tindakan yang tegas. Baik, ini kembali dalam Pastikan Sahih dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Kita teruskan dengan segmen notifikasi. Baik, saksikan Bicara Narati bersama dengan ARTS Haji Sri Nur Samsul Rizal Haji Muhammad Jalani dengan tajuk Hala 7 Pembangunan Kampung Baharu malam ini jam 9 malam.
Baik, kempen pencegahan jenayah syariah peringkat kebangsaan 2022 akan diadakan dari 18 hingga 22 Julai 2022 iaitu daripada hari Isnin hingga Jumaat, di mana pada 18 Julai akan diadakan seminar pencegahan jenayah syariah peringkat kebangsaan 2022 di Masjid Wilayah Persekutuan dan diakhiri dengan khutbah Jumaat mengenai jenayah syariah pada 22 Julai 2022. Baik, hotline Go Digital. Kami sediakan pelbagai saluran untuk pertanyaan dan aduan dan anda boleh salurkan aduan anda melalui Pusat Arahan Penguasaan ataupun Enforcement Command Center di talian 0388826088 atau di 6245. Juga menerusi talian hotline KPDN HEP di 1-800-886-800. Juga anda boleh muat turun aplikasi Easy EDU KPDN HEP melalui App Store dan juga Google Play. Juga menerusi WhatsApp di nombor yang tertera atau anda boleh emailkan di portal e-aduan KPDN HEP di eaduan.kpdnhep.gov.my atau di eaduan@kpdnhep.gov.my. Baik, bagaimanakah aduan anda diproses di KPDN HEP? Terdapat 5 langkah, iaitu yang pertama adalah penerimaan aduan, di mana aduan yang lengkap diterima akan dimasukkan ke dalam sistem aduan. Nombor aduan akan diberi kepada pengadu. Gunakan nombor aduan untuk mengetahui status aduan di masa hadapan. Kedua adalah melalui tapisan, iaitu KPDN HEP akan proses aduan di bawah seliaannya, dan seterusnya adalah penugasan, penyiasatan dan yang terakhir adalah penyelesaian, di mana setelah siasatan selesai, fail aduan akan dikemaskini. Pengadu dimaklumkan sekurang-kurangnya dalam tempoh 21 hari dari tarikh aduan difailkan. Baik, ini adalah Continuing Mentoring Education ataupun CME, iaitu pusaka. Ada duit susah, tak ada duit pun susah. Secara dalam talian anda boleh ikuti pada hari Jumaat 22 Julai 2022 dari jam 10 pagi hingga 12.30 hari di IPPTR bersama dengan Tuan Azizul Azhar. Baik, penyakit tidak berjangkit atau dikenali sebagai NCD semakin meningkat di Malaysia, di mana 1 daripada 5 orang dewasa mengidap penyakit diabetes dan 3 daripada 10 orang dewasa mengidap penyakit tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Manakala 4 daripada 10 orang dewasa mempunyai tahap kolesterol tinggi. Dan juga ketahui 51% rakyat Malaysia dewasa tidak menjalani saringan kesihatan. Jom saring penyakit NCD boleh dikesan melalui saringan kesihatan berkala. Baik, inisiatif saringan kesihatan kebangsaan bersama agenda Nasional Malaysia Sihat Sejahtera di bawah Teras 3. Ketahuilah, kawalan kesihatan Kediri adalah penting. Tujuannya adalah untuk memperkasa individu, keluarga dan komuniti dalam penjagaan kesihatan. Bagi mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas dan belum menjalani sebarang saringan kesihatan dalam tempoh 3 tahun lepas, jalani saringan asas kesihatan secara berkala dan bertindak dalam memantau kesejahteraan kesihatan Kediri. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Teruskan bersama kami esok jam 3.30 petang. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.